الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Insya-Allah pada malam ini kita sambung lagi perbincangan kita daripada kitab huraian hadis Geoeskatologi. Kita sambung perbincangan daripada bab yang kedua, bab kronologi peristiwa. Daripada bahagian yang terakhir, iaitulah bahagian 6. Muka surat 316. Perkara yang kelima, ia akan berlaku secara turutan, iaitulah malhamah. Menurut hadis yang sama juga, keruntuhan Madinah menjadi tanda kepada tercetusnya malhamah. Iaitulah hadis Umranu Baitul Maqdis kharabu Yathrib, wa kharabu Yathrib khurujul malhamah, wa khurujul malhamah fathul Qustantiniyah, wa fathul Qustantiniyah khurujud Dajjal. Kepesatan kota Baitul Maqdis akan menjadi tanda kepada keruntuhan Madinah. Keruntuhan Madinah akan menjadi tanda kepada berlakunya perang besar. Berlakunya perang besar menjadi tanda kepada penaklukan kota Konstantinopel. Penaklukan kota Konstantinopel akan menjadi tanda kepada berlakunya ataupun munculnya Dajjal. Malhamah adalah satu perang yang besar, perang yang bukan sahaja melibatkan dua pihak, tetapi perang yang belum pernah dilihat sebelum ini. Sekiranya kita melihat Perang Dunia Pertama, gabungan beberapa negara menentang negara-negara yang lain, Perang Dunia Kedua juga sama, gabungan beberapa negara menentang negara yang lain. Tetapi itu masih belum dikategorikan sebagai malhamah, kerana Nabi SAW menyebut malhamah itu akan berlaku selepas dua peristiwa yang akan berlaku sebelumnya, yang mana kita melihat perkara ini tidak berlaku sebelum daripada Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua, iaitulah kepesatan kota Baitul Maqdis dan keruntuhan Madinah. Maka Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua bukan malhamah. Malhamah adalah perang yang lebih besar daripada Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua. Perang yang berskala mega. Ada yang mengatakan perang ini sebagai perang, ada disebut sebagai Armageddon di dalam Bible, merujuk kepada perkara yang sama.
iaitulah perang besar. Dalam bahasa Arab, malhamah. Dalam hadis sebut malhamah. Ada juga yang mengatakan perang ini sebagai perang nuklear. Jadi sekiranya kita membaca perkembangan politik dunia mutakhir ini, memang kuasa besar masing-masing cabar-mencabar antara satu sama lain. Seolah-olah perang bakal berlaku bila-bila masa sahaja daripada sekarang. Selain daripada kepesatan teknologi yang kita lihat di peringkat komersial hari ini, teknologi-teknologi yang dijual kepada kita yang boleh kita gunakan sebagai orang awam, kepesatan teknologi ketenteraan juga kita lihat pada hari ini. Bahkan sebenarnya teknologi ketenteraan ini jauh lebih maju daripada teknologi komersial. Apa yang kita guna pada hari ini sebenarnya telah digunakan oleh pihak tentera mungkin 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu. Sebagai contoh, dulu sebelum ada Android ni, terkenal peranti BlackBerry. Sebelum BlackBerry ni digunakan oleh orang awam, benda ni dah digunakan oleh pihak tentera. Terutama sekali tentera Amerika lah. Kenderaan pacuan 4 roda yang dikenali sebagai Hummer, sebelum orang awam guna, tentera dah guna awal dulu. Dan waktu dia gunakan, kita baru boleh guna Hummer dijual secara komersial. Mereka, yakni tentera ni, dah ada macam-macam lagi. Drone yang hari ini menjadi kegilaan setengah orang muda. Pesawat yang tanpa pemandu telah digunakan oleh tentera lama dulu. Bahkan hari ini melangkah kepada satu lagi teknologi. Kalau dulu drone hanya digunakan sebagai pemantau ataupun perisik, ambil gambar macam kita main drone hari ni, boleh tengok gambar, boleh tangkap gambar daripada atas. Hari ni teknologi drone sudah boleh membawa senjata, boleh membawa peluru, dan boleh dilepaskan secara kawalan jauh. Itu tak cerita lagi tentang teknologi nuklear. Sehingga ke hari ini, teknologi nuklear adalah teknologi yang dikawal ketat oleh badan antarabangsa. Hanya ada beberapa negara sahaja yang boleh membangunkan teknologi nuklear. Walaupun sebenarnya tenaga nuklear ni bukan sekadar untuk tujuan ketenteraan. Nuklear boleh menjadi tenaga yang boleh ganti tenaga daripada bahan bakar petroleum
Nuklear boleh ganti tenaga daripada elektrik. Tapi hari ini benda ni hanya digunakan di peringkat ketenteraan negara-negara tertentu. Dan negara-negara kuasa besar memang meletakkan peruntukan yang sangat besar kepada sektor ketenteraan, sektor keselamatan. 20%, 30%. Ada sampai 50% daripada belanjawan negara. Setengah negara melebihi belanja mengurus dan belanja pembangunan. Lalu negara-negara komunis macam Korea Utara, belanja terbesarnya adalah pertahanan. Dia laburkan bilion-bilion dolar setiap tahun untuk bangunkan teknologi ketenteraan. Dan cabar-mencabar sentiasa berlaku antara negara-negara ini. Sama ada melalui ujian ketenteraan, latihan-latihan yang dibuat secara terbuka, yang dilaporkan oleh pihak media, tujuan bagi menunjukkan kekuatan kepada negara-negara lain. Juga melalui cabar-mencabar secara langsung. Dia kata, aku berani serang kamu bila-bila masa. Kami boleh serang ni. Semua itu adalah satu persediaan awal negara-negara kuasa dunia hari ini untuk mencetuskan peperangan. Walaupun sehingga ke hari ini masih lagi belum berlaku peperangan, bukan kerana negara-negara ini berbaik antara satu sama lain. Bukan kerana negara-negara ini tiada niat untuk menjatuhkan antara satu sama lain. Tapi mereka cuma memikirkan kesan kalau berlaku perang. Apa yang mereka bimbang adalah menang jadi abu, kalah jadi arang. Sebab kesan daripada berlakunya perang, terutama sekali perang nuklear, akan menyebabkan kemusnahan bukan sahaja kepada pihak yang kalah, bahkan juga kepada pihak yang menang. Kalau perang nuklear berlaku, walaupun akhirnya menatijahkan satu pihak menang, satu pihak kalah, pihak yang menang pun tak untung mana. Sebab tentu sekali pihak yang kalah ni sebelum dia kalah, dia akan gunakan sehabis kekuatan. Akhirnya kalau terpaksa guna tenaga senjata nuklear, mereka akan guna. Hari ini tak berani nak guna lagi, sebab takut serangan balas lah. Kalau ada start satu negara guna nuklear, negara yang ada nuklear lain akan balas. Akhirnya masing-masing tak untung. Sebab nuklear ni adalah senjata pemusnah yang sangat dahsyat. Orang yang tembak tu juga kesan dia akan beri kepada orang yang tembak ni. Kesan radiasi, bukan sekadar letupan dia. Radiasi daripada bahan nuklear itu akan beri kesan kepada manusia.
Jadi ini pertimbangan-pertimbangan di peringkat antarabangsa yang menyebabkan kita tak nampak serangan secara fizikal berlaku. Tapi bukan kerana negara-negara ini berbaik, tapi cuma hanya kerana istilah nuclear deterrence, iaitulah penghalang, nuklear menjadi penghalang. Tapi bila Nabi SAW sebut umranu Baitul Maqdis kharabu Yathrib wa kharabu Yathrib khuruju malhamah, kepesatan kota Baitul Maqdis akan menjadi tanda kepada keruntuhan Madinah, dan keruntuhan Madinah akan menjadi tanda kepada berlakunya perang besar. Maka tentu sekali perang besar ni akan berlaku juga akhirnya. Senjata-senjata yang asalnya dikatakan berfungsi hanya sebagai pencegah kepada orang lain untuk serang mereka, akhirnya terpaksa digunakan sekiranya serangan benar-benar berlaku. Orang nak mati, orang yang dalam keadaan terdesak akan guna apa saja. Macam orang pesan kepada kita lah, kalau nak serang orang, jangan serang rapat ke dinding. Mana kalau nampak dia dah lemah, dia dah tidak menyerang, berhenti menyerang. Lalu serang lagi, menyebabkan dia tak boleh nak menapah, rapat ke dinding, celah kakang di kita pun dia akan sepak. Maknanya orang yang terdesak, orang tak ada pilihan, tak kira lah main kotor ke, tak kira lah mengancam nyawa dia. Kalau aku mati, mu mati juga. Begitu. Maka ini situasi yang kita kena awasi, dan kita kena percaya ia akan berlaku, cuma bilakah masanya, wallahu alam. Secara kronologinya ia akan berlaku selepas apa yang kita sebut keruntuhan Madinah yang kita bincang pada minggu lepas sebagai huru-hara yang berlaku di Arab Saudi, yang juga menjadi bimbangan kerana hari ini suhu politik di Arab Saudi agak tidak stabil. Bagaimana yang kita sebut pada minggu yang lalu, negara Arab Saudi ni sekarang ni sedang berlaku perebutan kuasa di antara keturunan Bani Saud sendiri. Di kalangan anak-anak dan cucu dia sedang menunggu masa untuk menaiki takhta selepas daripada Raja Salman ni meninggal. Tak tahu bila Raja Salman pun sudah agak uzur. Ada pihak yang sedang menuntut bahawa kerajaan Saudi itu sebenarnya perlu beralih kepada dia, bukan kepada putera mahkota yang dilantik oleh Raja Salman hari ini. Itu kita dah bincang pada minggu lepas. Maka yang keenam pula, Turki diserang. Sekiranya perang dunia berlaku antara blok timur dan barat, bila kita sebut perang dunia juga malhamah ni, bila kita sebut perang dunia, maka pihak yang paling jelas mampu untuk mencetuskan perang dan berpotensi untuk berperang sebagaimana sejarah-sejarah dulu juga antara kuasa timur dan kuasa barat. Kuasa barat hari ini dipimpin oleh Amerika dan juga sekutu-sekutunya. Bila sebut blok barat, tak semestinya negara belah barat sahaja.
mana-mana negara yang menjadi sekutu kepada Barat, walaupun berada di sebelah timur, maka dikira sebagai blok Barat. Hari ini yang bersama dengan blok Barat, yang pertamanya adalah negara-negara di bawah kesatuan NATO, North Atlantic Treaty Organization, negara-negara kesatuan perjanjian Atlantik Utara, negara-negara yang ada kesatuan ketenteraan. Masuklah kebanyakan negara-negara Eropah. Antara sekutu paling rapat US di sebelah hemisfera timur dia adalah Israel. Sebelah timur lagi India. Sebelah timur lagi Singapura, Korea Selatan. Ini negara-negara blok Barat yang sangat setia dari sudut ketenteraan. Manakala blok timur pula dipimpin oleh Rusia. Bukan lagi komunis, bukan lagi Soviet Union, tapi kerajaan Rusia yang ada sekarang ni. Bersama dia adalah China. Bersama dia adalah Iran. Sekarang ni yang baru masuk Afghanistan. Yang baru bertukar, kita nampak Pakistan. Beberapa negara umat Islam. Malapi ada juga negara umat Islam yang bersama dengan blok Barat seperti Arab Saudi, Arab Emirates. Dan hari ini pun kita melihat perang-perang yang telah pun berlaku, walaupun melibatkan negara-negara yang kecil sahaja, seperti Syria, Yaman, Libya, Iraq, yang tak selesai lagi ni, disebut sebagai perang proksi. Perang antara kuasa timur dan barat juga, tetapi menggunakan pihak ketiga sebagai tenteranya. Yang berperang dalam Syria tu adalah tentera-tentera upahan, tentera-tentera yang dibayar, yang dibiaya oleh belah timur dan juga belah barat. Sampai ke satu tahap mereka akan turun sendiri untuk menyerang, sebagaimana yang telah kita lihat. Awal-awal berlaku perang proksi, akhirnya NATO sendiri hantar tentera di Syria dulu. Amerika sendiri hantar tentera di Syria. Rusia hantar tentera di Syria. Syria hanya jadi medan perang. Hak berperang negara lain, tapi yang hancurnya negara Syria. Sekiranya perang benar-benar berlaku antara blok ni, Rusia isytihar perang terhadap Amerika sebagai contohnya, sebagaimana yang berlaku dalam Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, maka kita melihat antara negara yang bakal menjadi sasaran utama adalah Turki. Kemungkinan Turki menjadi negara utama serangan barat adalah sangat tinggi. Ini kerana Turki telah mengubah haluan polisi luarnya pasca kudeta gagal 2016 kepada cenderung kuasa timur.
Dari segi geografi, Turki merupakan negara blok timur yang paling dekat dengan barat. Kalau tengok dari sudut geografi, kita buka peta, negara yang beri sokongan kuat kepada Rusia ni duduk sebelah barat, yang paling barat sekali, yang masih bertahan hari ini adalah Turki. Dia bukan sahaja beri sokongan kepada Timur, bukan beri sokongan kepada Rusia, bahkan menjadi kuasa serantau, regional power di sebelah Asia Barat dan Eropah Timur. Turki yang main peranan di Afrika Utara. Turki terlibat dalam konflik di Libya hari ini. Turki ada agenda ekonomi, dipanggil geoekonomi, untuk mencantas agenda ekonomi Israel di Laut Mediterranean. Jadi Turki ini menjadi pengganggu utama kepada agenda barat. Dulu Turki ni awal-awal waktu kejatuhan Uthmaniyah, Turkilah menjadi negara yang sangat memberi taat setia kepada British. Naiknya Kemal Atatürk ubah perlembagaan Turki daripada sistem khilafah kepada sistem sekular, republik sekular. Namun atas usaha gerakan Islam berpuluh tahun berpolitik dalam ruang demokrasi yang ada di Turki itu, sedikit sebanyak benda itu berjaya disaingi. Walaupun berlaku beberapa kali guling kuasa atau usaha orang Islam nak kembalikan nilai-nilai Islam dalam pemerintahan. Sehingga kan presiden yang terakhir ini, Erdogan, waktu dia naik, dia sudah boleh hidu dan dia sudah boleh baca tindakan guling kuasa yang pernah berlaku kepada pemimpin gerakan Islam sebelum ni akan berlaku juga ke atas dia. Akhirnya apabila betul-betul berlaku guling kuasa tahun 2016, dia sudah boleh mengawalnya sehingga guling kuasa itu tak jadi. Berlaku 3 jam sahaja, kemudian boleh dimatikan serangan tersebut. Dan ia menjadi titik tolak kepada Turki yang asalnya rapat dengan kuasa barat. Dia boleh jadi alasan yang besar untuk menolak ataupun merenggangkan hubungan dia dengan barat dan merapatkan hubungan dia kembali dengan Rusia. Kerana orang yang dituduh mencetuskan gulingan kuasa ni adalah Fathullah Gulen. Dia ni seorang pemimpin ajaran Sufi, dikatakan yang terbesar di Turki. Pengikut dia ada berjuta di Turki, bahkan di luar Turki pun ramai. Cuma Gulen ni dia duduk di Amerika. Bila Turki minta ekstradisi, minta dipulangkan Gulen ni ke Turki untuk dibicarakan atas tuduhan menjadi dalang
guling kuasa ni, Amerika tak ambuh. Jadi waktu itulah hubungan Turki Amerika jadi renggang. Sehingga ke hari ni kita masih lagi melihat berbagai bentuk tekanan yang diberikan secara halus kepada Turki ni. Dan kita pun tengok Turki juga sedang tarik tali, kerana negara mereka ni masih banyak lagi orang-orang yang tidak faham tentang kebangkitan Islam, nak kembalikan Turki kepada nilai-nilai Islam secara syumul. Tak mampu lagi, ramai lagi orang yang tak faham, orang yang pekat sekular ramai lagi. Kesedaran Islam jauh lebih rendah di Turki berbanding negara kita. Negara kita lebih baik. Jadi banyaklah juga kita tengok benda-benda yang pelik yang dibuat oleh Turki, yang kita nampak tak pernah sabar sebagai orang Islam nak buat gini. Tapi mungkin sesuai dengan keadaan mereka secara siasah syar'iyahnya. Cuma kalau kita nak mengangkat dia ni sebagai the new Ottoman, orang duk akak hari ni Turki sebagai Osmaniyah baru, Turki nak kembalikan sistem pemerintahan Islam, itu sangat jauh daripada realiti lagi. Dia sedang bergelut lagi untuk menerapkan nilai Islam dalam negara dia. Jauh lagi nak menjadi kuasa Islam. Tapi dia sokong perkara-perkara yang baik yang dilakukan. Cuma tentangan-tentangan yang dibuat oleh pihak barat juga agak kuat. Antaranya juga adalah puak-puak Kurdi yang ada dalam Turki. Orang-orang Kurdi ni adalah satu bangsa, asal dia bangsa Salahuddin Al-Ayyubi, pembebas Baitul Maqdis daripada tentera Salib. Bila zaman penjajah nak keluar daripada tanah jajahan dia, dia beri kepada bangsa-bangsa ni kemerdekaan negara-negara mereka khusus. Tapi orang-orang Kurdi tidak diberikan kemerdekaan. Sedangkan orang Kurdi menuntut satu wilayah atas nama Kurdistan sebagai sebuah negara berdaulat. Tapi tidak, mereka hanya menjadi rakyat dalam negara Turki, dalam negara Syria, dalam negara Iraq, dalam negara Iran. Menyebabkan mereka menjadi penentang ataupun pemberontak dalam negara ni. Mereka tak setia kepada negara-negara ni, kerana mereka menganggap negara-negara ni telah mengambil wilayah mereka, sempadan mereka jadi negara tu. Maka mereka menubuhkan parti-parti, mereka menubuhkan gerakan-gerakan, kumpulan-kumpulan yang menjadi pembangkang ataupun penentang kepada kerajaan negara-negara ni. Dan di Turki, negara dialah yang buat kacau. Dan mereka juga menerima biaya daripada barat, termasuklah dari sudut kewangan dan persenjataan, sehingga mereka menjadi radikal, ekstremis di negara Turki ni. Ini tekanan-tekanan yang diterima oleh Turki daripada barat secara tidak langsung. Jadi kalau berlaku perang besar ni, negara-negara yang bersekutu dengan negara-negara yang kuasa besar yang nak berperang ni, sama ada timur atau barat, akan jadi sasaran serangan pihak satu lagi, pihak musuh mereka. Sebab tu sebaiknya negara-negara kecil yang tidak ada kekuatan ni, dia kena jadi negara-negara berkecuali. Negara yang memiliki kepentingan strategik dua-dua pihak.
negara kecil yang ada kepentingan, blok timur ada, blok barat ada, menyebabkan kalau barat nak serang negara tu, tak boleh, dia ada kepentingan negara ni. Kalau timur tak boleh, ada, kalau tidak akan serang perniagaan mereka, bangunan-bangunan mereka. Itu antara strategi nak memberi negara kuasa besar serang, kena berkecuali. Tapi kita tengok Turki ni semakin rapat dengan Timur dan semakin agresif penentangan terhadap Barat. Dan dia ni negara blok Timur yang paling dekat sekali dengan kuasa Barat. Istanbul berkongsi benua Eropah bersama kebanyakan negara-negara NATO di sebelah utara dan barat, sementara Ankara dan wilayah lain amat dekat dengan Israel dan negara-negara Arab sekutu barat. Turki ni seolah-olah tersepit di antara kiri kanan dia. Turki ni negara yang duduk di antara dua benua. Di Istanbul, dia ada Istanbul sebelah Eropah, dia ada Istanbul belah Asia. Jadi di Eropah ni banyakkan negara-negara pakatan NATO, blok barat lah. Di timur, di Asia ni pula, keliling Turki itu juga adalah Israel, Arab Saudi. Ini negara-negara blok barat juga. Jadi paling mudah untuk diserang. Kalau nak serang Rusia tu jauh sangat, nak serang Iran pun jauh, nak serang China jauh. Hak paling dekat adalah Turki. Jadi dia sangat berpotensi untuk diserang sekiranya berlaku perang besar. Kemudian Iran diserang. Sasaran seterusnya barat adalah Iran. Mereka telah mempersiapkan ketumbukan tentera di Asia Barat bagi menghadapi negara kuasa nuklear itu. US dan NATO telah menempatkan tentera di Syria, Iraq dan Afghanistan selain Arab Saudi, UAE dan Qatar. Selain daripada Turki, Iran juga sejarah dia hampir serupa. Bahkan sebelum kejatuhan Osmaniyah lagi, Iran, dinasti yang terakhir dipanggil dinasti Qajar, sebelum naiknya Shah Iran ni, dia memang tidak memberikan walak kepada Osmaniyah dah. Sehingga menyebabkan apabila negara ni dijajah, mereka tidak mendapat bantuan tentera Islam yang lain. Jadi negara ni jatuh awal. Sehinggalah naiknya Syahansyah ataupun Shah Iran. Shah Iran adalah pemimpin yang memberi walak kepada British. British yang tolong dia untuk dia gulingkan kerajaan Iran yang sebelum daripada itu dan naik untuk menjadi raja. Dan di zaman dia lah Amerika banyak ambil manfaat. Dari sudut ekonomi dan juga dari sudut politik, dari sudut ketenteraan. Dari sudut ekonomi, banyak syarikat-syarikat minyak dibuka di sana, menyebabkan import terbesar Amerika ataupun Barat dalam industri minyak ni adalah Iran. Di Iran juga ada pengkalan tentera US terbesar di sebelah Asia, lebih besar daripada di tanah Arab lagi. Iran dah jadi sekutu Barat
Sehinggalah pada tahun 1979 seorang tokoh di Iran yang kita kenal sebagai Khomeini buat revolusi, menggulingkan Shah Iran pada ketika tu, sehingga jatuhnya Shah Iran ni tahun 1979. Terbubar sistem monarki, tak ada dah Shah ni. Shah ni makna raja. Tak ada dah sistem Shah ni. Dibuat, tukar nama Republik Islam Iran. Tukar kepada presiden Iran yang pertama, Khomeini jadi presiden. Tangga benda pertama yang dibuat, tutup dan usir kedutaan Israel. Tentera revolusi ni tangkap dan tawan kaki tangan kedutaan Amerika selama 444 hari. Ada sejarah. Jadi hubungan lepas pada tu, Iran ni jadi musuh ketat Barat. Tahun 1980 Barat upah Iraq untuk serang Iran. Berlakulah perang Teluk selama lebih kurang 10 tahun sampai 1989. Akhirnya tak berjaya. Bila tak berjaya tu, Iran melebarkan pengaruh. Hari ni pengaruh Iran makin besar. Lepas dia berjaya untuk jadikan Lebanon sebagai rakan sekutu dia, dia berjaya untuk jadikan pula Syria sebagai rakan sekutu. Kemudian Yaman. Jadi kita melihat sekutu-sekutu ni telah diganggu oleh Barat. Dan memang Barat ni melihat antara tempat-tempat strategik dia untuk menguasai Asia ni, nak jumpa ke Rusia tu, antara yang dia kena jatuhkan dulu adalah Iran. Apabila dia berjaya untuk menyerang Turki, sasaran seterusnya dia adalah Iran. Iran ni jauh sikit daripada Turki. Tapi kalau berjaya jatuhkan Turki, dia sudah membuka laluan. Daripada Turki itu, Israel, Syria, boleh. Iraq ke Iran. Dan ni kawasan-kawasan ni, Iraq sudah berjaya untuk dihura-harakan. Ada lagi tentera dia di Syria. Jadi laluan-laluan ni nak pergi ke Iran. Selain daripada sekutu-sekutu dia yang sudah ada di Arab Saudi, UAE, termasuklah Qatar hari ini. Mereka turut mengatur krisis dalaman di Iran dengan membiayai puak penentang kerajaan menuntut kemerdekaan atas nama Kurdistan, Arabistan dan juga Balochistan. Di Iran ni lebih dinamik. Di Iran selain daripada ada juga kumpulan Kurdi macam di Turki tu, dia juga ada orang-orang Arab. Orang-orang Arab yang duduk di sepadang Iraq, Iran tu. Di kawasan tersebut, di Khuzistan nama dia, orang-orang Arab yang dibiayai oleh pihak Barat untuk melakukan penentangan, untuk menuntut kebebasan di sebelah timur selatan. Di sebelah timur barat pula, Balochistan, juga etnik yang minta kemerdekaan daripada Iran. Dia sudah mendapat kuasa autonomi di Afghanistan sebelum ini. Jadi ini yang digunakan oleh Barat untuk apabila kita nak baca apa yang akan berlaku selepas daripada ini,
Ini yang akan berlaku. Kemudian yang ke-8, Pakistan. Boleh dikatakan serangan terhadap Turki, Pakistan dan Iran berlaku serentak ketika Perang Dunia Ketiga ataupun lebih popular hari ini disebut sebagai perang nuklear. Jadi, walaupun kita letak secara turutan Turki, Iran, Pakistan ni, boleh jadi juga benda ni berlaku secara serentak. Pakistan sebagai sebuah negara kuasa nuklear yang kini lebih cenderung kepada Blok Timur, mula menerima berbagai ancaman daripada US. Dalam masa yang sama, kerjasama ketenteraan antara seteru Pakistan, India bersama Israel semakin erat dijalinkan. Kita nampak baru ni, yang terbaru, tak baru mana, beberapa bulan dah, Presiden Pakistan pula digulingkan. Memang tak pernah stabil di Pakistan. Naik sekejap, stabil. Ada yang buat kajian, ada yang kata tak pernah seorang pun presiden di Pakistan ni menyempurnakan sesi pemerintahan demokratik dia selama sepenggal. Tak pernah kekal sepenggal. Makna daripada pilihan raya dia naik, kemudian berlaku pilihan raya pula. Tak pernah kekal. Ada yang naik melalui penggulingan kuasa, kemudian boleh sambung pilihan raya. Kemudian lepas pilihan raya tu, tak ada pilihan raya pula, kena guling kuasa. Ada yang naik secara demokratik, tapi tak ada macam presiden ni lah, Imran Khan ni, dia naik secara demokratik, tapi tak ada pilihan raya pula, dia jatuh. Itu yang berlaku di Pakistan. Pakistan sebagai sebuah negara nuklear yang kini lebih cenderung kepada Blok Timur mula menerima berbagai ancaman daripada US. Dia ni kuasa nuklear. Dia ni kuasa nuklear macam Iran juga. Jadi waktu yang sama kita nampak hubungan antara Amerika dengan India dan India dengan Israel semakin rapat. Terutamanya dari sudut ketenteraan. Dari sudut ekonomi kita tak bimbang mana. Dari sudut ekonomi ni, banyak je negara-negara yang buat hubungan dengan negara kuasa besar ni. Ikut pasaran bebas, kita tak bimbang mana. Tapi kalau dalam bab ketenteraan, waktu kita kena bimbang. Dia jadi, dia sudah menjadi medan test senjata. India ni. Test senjata nuklear Israel. Israel tak ada tanah, dia kecil je. Jadi dia guna India. India pula bermati-matian. Kalau pergi ke India tu, jangan kutuk Israel. Kutuk Israel macam kutuk India sendiri. Kalau pergi ke India, memang banyak duk jual di nu, cenderai hati, cenderai mata dia panggil. We love Israel. India love Israel. Dia sangat-sangat sayang pada Israel, tak tahu apa. Dan India dengan Pakistan ni balah kuat. Kalau berlaku perang besar ni, perang dunia ni, jadi India kalau dia nak serang Blok Timur, antara sasaran utama ni Pakistan, tak ada lain dah. Sebagai respon balas, China turut menawarkan bantuan ketenteraan kepada Pakistan. Sebagai sebuah negara Islam di mata barat, tentu sekali Pakistan tidak akan terlepas daripada radar serangan. Ini yang kita jangkakan mungkin boleh berlaku ketika perang besar ni. Dan inilah sedikit yang boleh kita kongsi dulu. Kita baca balik, kita akan baca sambungan lagi lepas pada ni, apa yang akan berlaku, dan kita boleh persiaplah. Benda ni, ini hanya satu pendedahan. Kalau kita nak baca lebih lanjut, kita ikutilah perkembangan semasa. Hari ni mudah nak dapat maklumat di internet, boleh baca.
Lain kita duk tengok media sosial yang tak ada faedah tu, duk tengok TikTok, duk tengok Instagram tu, tengok perkembangan pengetahuan am ni, supaya orang Islam jadi celek dan tidak tertipu. Tapi berhati-hati juga, takut kita baca penipuan. Ni kena hati-hatilah. Kena pandai baca secara akademik. Bukan berita-berita sensasi hak sedap-sedap yang kita baca tapi tak tahu sumber. Itu sedikit sebanyak yang boleh kita kongsikan pada malam ini. Segala apa yang baik datang dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang lemah, apa yang kurang datang kelemahan di saya sendiri, saya minta maaf banyak-banyak kerana salah dan silap. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.